Kuliah praktis bersama pakar herbalis Asia, owner dan founder HPA Internasional, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Seluruh yang mengikuti siaran bersama dengan Pak Haji, pada malam ini kita membicarakan lagi tentang keilmuan herbal. Alhamdulillah, bersama dengan Pak Haji pada malam ini. Pak Haji masih lagi berada di pejabat di kantor. Semua pekerja dah balik. Jadi mudahlah ya untuk nak buat rakaman bagi meneruskan lagi kuliah-kuliah kita yang dibuat secara santai-santai saja, tak mau serius-serius. Kalau serius ini nampak begitu tegang sekali dah. COVID-19 ni cukup tegang dah. Apa yang Pak Haji dengar ya, bahawa Malaysia nak isiakan lagi darurat ya dengan COVID-19 ni kerana pertambahan yang sebagainya. Ini salah satu isu menarik kita dalam dunia pengobatan ya, bahawa wajarkah wajar atau tidak negara mengisiakan darurat. Semua tak boleh keluar rumah, ekonomi tidak akan boleh berputar. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak ada wang di tangan simpanan? Sudah tentulah keadaan akan lebih merumitkan lagi. Jadi oleh sebab itu maka harus kita fikirkan bahawa sejauh mana kesukaran itu sampai perlu kita membuat darurat, istihad darurat oleh pihak pemerintah. Apa yang Pak Haji nak komen pada malam ini bukanlah soal itu, tetapi nak cerita pasal produk kita iaitu madu tualang super. Madu tualang super dan juga madu itama. Apa bezanya di antara keduanya? Madu tualang super ini dalam kajiannya iaitu madu multiflora yang kebanyakannya kita ambil di hutan-hutan yang tebal di Riau yang Pak Haji tahu, dan juga seluruh Pulau Jawa pun banyak ya, di tempat-tempat lain pun banyak sekali. Kalau kita tengok daripada madu tualang ataupun multiflora, itu dia di antaranya. Dalam kajian mendapati bahawa madu ini sangat baik untuk tulang, untuk support kita punya tulang, untuk pastikan bahawa kalsium pada tulang kita cukup. Kalsium pada tulang kita tu cukup. Apatah lagi dalam usia-usia emas, usia-usia yang kita katakan usia yang ya seperti Pak Haji lah paling mudah, iaitu hampir 60 tahun. Jadi kebanyakannya lemah di bahagian lututnya, tulangnya lemah, dan akibat lemah itu kita jalan pun tak betul ya. Kita solat pun dah mula mengiring-iring, dan solat pun ada yang ramai sekali Pak Haji jumpa di tepi jalan, di solat di wakaf-wakaf, di RNR itu mereka solat. Juga banyak solat di atas kerusi. Di masjid juga diletakkan kerusi-kerusi. Jadi sebab apa? Sebab kelemahan di tulang, di joint, di lutut ya. Kalau sudah duduk nak bangun, orang Malaysia kata kena putar, kena pusing 360 darjah baru nak boleh bangun. Masya-Allah ya. Jadi dalam penelitian mendapati bahawa madu lebah multiflora, madu lebah tualang ini sudah cukup menyamai kekuatan daripada ubat-ubat kimia untuk rawatan di tulang lutut ni. Rawan sendi supaya tidak berlaku peradangan dan sebagainya. Tapi sejauh mana orang kita nak gunakan madu tualang ini? Sejauh mana? Kebanyakannya mudah-mudah saja ambil ubat kimia, terus makan ubat kimia, painkiller, rasa hilang sakit, besok sakit makan lagi, lusa sakit makan lagi. Akhirnya kita jadi orang yang ketergantungan dengan ubat-ubat kimia. Kemudian apabila sudah banyak merosak ginjal kita. Kerana apa? Ubat painkiller itu mengandungi aluminium hidroksida. Apa yang terjadi bila aluminium hidroksida ni kita ambil, dia akan terlekat di atas filter ginjal kita. Akhirnya buah pinggang kita rosak pula. Itulah dia hasil balasan kesetiaan kita dengan kimia. Masya Allah, kalau begitu kenapa kita tak mau gunakan madu tualang? Madu tualang ini
Bahkan Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah sudah mengkhabarkan kepada kita satu penawar yang turun bersama dengan wahyu. Apa tu? Madu. Ya, jadi Allah Ta'ala turunkan penawar bersama dengan wahyu. Jadi kenapa kita tak mau gunakannya? Jadi oleh sebab itu, maka jangan salah pada siapa-siapa. Kalau lutut kita sakit, tak boleh dibengkokkan, lutut kita terpaksa memakai tongkat. Ada orang tulis, dia kata kami tengok video Pak Haji juga pakai tongkat. Tongkat ni apa ni Pak Haji ni? Sakit ataupun tongkat sunnah Nabi SAW? Ya, bagus pertanyaan yang jujur ni, Masya Allah. Sebenarnya Pak Haji pun bukan sihat sangat sebenarnya, ya. Kita tetap sebagai manusia walaupun siapa pun kita. Cuma dulunya terjatuh di mana? Di Penting Sari. Di tempat kita di Penting Sari di Indonesia, di Yogyakarta itu, di Penting Sari, jatuh dekat situ. Jadi lutut sebelah kiri ini lemah sedikit, tetapi walau macam mana pun masih solat berdiri, masih boleh berjalan. Tetapi kalau ditambah pakai tongkat itu, kerana sunnah Nabi SAW memakai tongkat, Masya Allah. Bukanlah memakai tongkat itu menandakan lemah, tapi dia adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, betul kan? Ya, Nabi memakai tongkat. Nabi itu memakai tongkat. Jadi jika begitu, apakah kita semua harus memakai tongkat? Tidak harus, bukan sunnah wajib, tetapi ini adalah sunat saja. Jadi oleh sebab itu, maka terpulanglah. Kalau nak pakai tongkat, ayo kita pakai tongkat sama-sama. Semua ahli HB memakai tongkat. Tetapi bukan itu bicaranya. Tetapi yang Pak Haji nak cerita ialah bagaimana sendi itu kuat dengan minum madu lebah tualang. Sebanyak mana madu lebah tualang itu nak kita ambil. Itu penting. Sejauh mana madu lebah tualang itu nak kita ambil. Baik, kita harus mengambilnya. Yang pertama, tak boleh ambil sedikit, harus mengambil paling minimal lah, iaitu 3 senduk besar, atau dalam bahasa Malaysia 3 sudu besar. Kalau senduk tu, Masya Allah, senduk nasi tu bukan itu, 3 sudu besar maksudnya. Jadi kalau begitu kita ambil 3 sudu besar pada waktu malam dan pada waktu pagi. Tetapi kalau Pak Haji ambil sampai 5 sudu besar waktu malam, 5 sudu besar pada waktu pagi. Sebab apa? Sebab nak pastikan bahawa kita jangan berhenti bergerak, terus berjalan. Sebab apa? Kalau kita bergerak, kita berhenti bergerak, berartinya badan kita sudah tidak boleh ada stamina lagi. Jadi pada ketika itu kita banyak terdiri pada kelemahan demi kelemahan. Cuba kita lihat bagaimana kekuatan seekor kuda yang berlari kencang. Sebab apa? Sebab kuda itu tak pernah berhenti berlari. Kalau setiap hari kalau kuda berhenti berlari, kena serangan jantung dan mati. Oleh sebab itu kuda itu dia berlari boleh berlari sebab dia diajar berlari pada setiap hari. Kita pun kalau kita duduk dan tidur, makan tidur, lama-lama semua sendi kita akan jadi kram dan tidak boleh bergerak lagi. Jadi oleh sebab itu, maka harus ingat, kalau ada masalah sendi, harus ingat madu lebah tualang. Nah, apabila kita memperkatakan tentang madu lebah tualang, satu hal lagi yang kita nak fikirkan ialah kita harus dapat juga daripada moringa, kapsul moringa. Ya, kalau kapsul moringa Malaysia mesti ambil 5 kapsul pagi, 5 kapsul petang, 5 kapsul malam. Kalau kapsul moringa Indonesia cukup 2 kapsul pagi, 2 petang dan 2 malam. Sebab apa? Sebab saiznya itu lebih besar, 500 miligram. Jadi alhamdulillah, syukur. Tetapi apa pun yang penting, moringa adalah salah satu daripada obat untuk tulang dan juga sendi. Orang kata kalau nak hilangkan bunyi sendi krap-krap itu, boleh hilang dengan hanya mengambil moringa saja. Masya Allah. Itu adalah satu kebaikan herba yang Allah bagikan di atas muka bumi ini. Dan seterusnya, salah satu lagi herba yang Pak Haji selalu guna ialah chondroitin. Apa tu chondroitin? Atau glukosamin. Banyak orang dah dapat meneka apa dia chondroitin, apa dia glukosamin. Dia adalah gamat, kapsul gamat. Kapsul gamat yang kita ambil
2 kapsul pagi, 2 petang, 2 malam atau 5 bagi dosis di Malaysia. Jadi oleh sebab itu maka insya-Allah 3 itu pergabungan. Salah lagi malam ni. Pergabungan sinergi di antara madu tualang plus dengan moringa kapsul plus dengan kapsul gamak mas. Bismillah, dengan izin Allah terawatlah sendi kita. Jadi insya-Allah ikuti lagi bersama dengan kuliah Pak Haji. Nanti Pak Haji akan ceritakan lagi apakah juga kegunaan madu itama, madu torasika ataupun apa disebut sebagai madu trigona. InsyaAllah jangan lupa ikuti bersama dengan kuliah Pak Haji. Terima kasih semua yang mengikuti. Selamat malam, selamat berehat. Jangan lupa doa sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi menggunung dosa-dosa kami, bertambah tinggi semakin hari. Berjuta kesalahan, berlapis kesombongan, selalu saja datang menghampiri langkah.